Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa lagi pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama akan bincangkan perkataan yang biasa disebut, ya, antara perkataan yang biasa disebut ketika menyambut hari raya adalah perkataan ataupun ungkapan minal aidi wal faizin. Baik. Minal aidi wal faizin. Ungkapan ini kita biasa dengar di dalam lagu-lagu. Di dalam lagu selamat hari lebaran, minal aidi wal faizin, ataupun minal aidi wal faizin, sama-sama. Okey. Baik, ini antara yang kita biasa dengar, istilah minal aidi wal faizin. Baik, jadi adakah sebutan tersebut betul ataupun tidak? Yang ini kita akan ulas pada hari ini, insya-Allah. Ya, betul ke sebutan minal aidi wal faizin ataupun macam mana? Baik. Okey, sebelum kita teruskan, mohon respon jika ada yang mengikuti Facebook Live, minta respon sama ada suara saya didengari ataupun tidak, Baik. Okey. Minal aidi wal faizin. Kalau kita nak membincangkan ke semua perkataan yang ada di dalam ungkapan ini, alhamdulillah, terima kasih Cik Wah, Wan Azrina, Ahmad. Ya, syukran. Terima kasih atas maklum malas. Baik, minal aidi wal faizin. Kalau kita nak terjemahkan, ya, min ni antara perkataan yang banyak dalam Al-Quran, kita akan jumpa berkali-kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ni maksudnya daripada, ya, dan merupakan haraf jar, haraf jar, yang mana fungsi haraf jar ini ialah membaris bawahkan kalimah selepasnya. Selepas haraf jar kena baca baris bawah. Min maksudnya daripada. Daripada. Min, daripada. Al-aidi. Ini ungkapan yang kita biasa dengar, minal aidi wal faizin. Al-aidi, betul ke ataupun tidak? Okey, nanti saya akan ulas sekejap lagi sama ada betul ataupun tidak. Cuma kalau kita nak ambil makna daripada perkataan al-aidi ni, makna yang paling hampir ialah hari raya lah. Hari raya. Al-aidi, hari raya. Okey. Baik, yang ini pun sangat-sangat banyak dan kerap kita jumpa di dalam Al-Quran, dan. Daripada hari raya dan. Al-faizin. Al-faizin ini daripada perkataan faza, yang memberi maksud apa? Faiz. Ada ramai di kalangan kita orang Melayu yang bernama Faiz. Faiz ni maksudnya orang yang berjaya. Faiz, orang yang berjaya. Dan di dalam bahasa Arab ada salah satu cara untuk kita mengetahui kalimah tersebut dia adalah singular ataupun plural. Antaranya ialah di sini bila kita lihat mana-mana perkataan yang ada ditambah ya nun di akhirnya,
Muslim, muslimin, mukmin, mukminin, kafir, kafirin, salih, salihin. Yang itu salah satu plural, bentuk plural yang ada ataupun jamak di dalam bahasa Arab dengan ditambah ya nun di akhirnya. Ya, orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya daripada hari raya dan orang-orang yang berjaya. Jadi dari segi makna ni macam ada sedikit yang tak kenalah dalam ayat ni. Daripada kalangan daripada hari raya dan orang-orang yang berjaya. Hari raya dan orang-orang yang berjaya. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita nak tengok ayat ini, ya, dari segi bentuk ayat, dari segi rukun ataupun perkara utama yang ada dalam sesebuah ayat, dalam satu ayat, ini ayat ini masih belum sempurna, bermakna kita kena tambah apa-apa perkataan selepasnya, apa-apa kalimah sebelumnya supaya melengkapkan makna ayat ini. Sebenarnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan daripada hari raya dan orang-orang yang berjaya. Sebenarnya di sini ada satu ayat yang tidak disebut. Kebiasaan mana-mana bahasa, bukan bahasa Arab saja, bahasa Melayu pun kita akan gugurkan. Kita tidak sebut perkataan yang sudah boleh difahami. Contohnya kalau pergi ke kedai, kita tanya satu orang, Tuan Haji nak pergi mana? Andai kata masa tu dia nak pergi kedai, dia jawab apa? Kedai. Kedai. Tuan Haji nak pergi mana? Kedai. Dia jawab kedai je. Sebenarnya perkataan kedai dia bukanlah menjadi satu ayat sempurna, tetapi ayat itu difahami dengan kita menggugurkan. Sebenarnya ada satu ungkapan ataupun beberapa kalimah perkataan yang digugurkan sebab sudah difahami. Ayat asalnya ialah saya hendak pergi ke kedai. Tapi kita tak sebut saya nak pergi ke kedai. Sebab kedai aja. Sebab apa? Sebab sudah difahami pergi itu daripada soalan. Jadi di dalam ayat ini, disebabkan ungkapan ini kita ucap pada waktu hari raya, kita jumpa, kita mesej, ucapan hari raya. Jadi maknanya kita bila mengucap sesuatu ni dalam bentuk kebiasaannya dalam bentuk doa. Semoga Allah menjadikan kita daripada hari raya dan orang-orang yang berjaya. Jadi bila sebut minal aidi, dah nampak terang, dari segi terjemahan dah nampak dah kesalahannya. Tak kena. Semoga Allah menjadikan kita di kalangan hari raya dan orang-orang yang berjaya. Tak kena. Okey, dan di sini ada beberapa kesilapan. Yang pertama, perkataan al-aidi ini tidak wujud di dalam bahasa. Ain dengan baris atas tidak ada. Sebenarnya yang ada dalam bahasa Arab ialah yang ini tidak ada. Al-aidi baris atas tidak ada dalam bahasa. Yang ada dalam bahasa Arab ialah ainnya berbaris bawah yang memberi maksud hari raya. Al-aid maksudnya hari raya. Ataupun keraian, ataupun apa-apa majlis yang kita sambut setiap tahun. Ini bukan raya puasa, raya haji, bukan. Kalau menyambut ulang tahun apa? Kelahiran, Aid Milad. Aid Milad. Aid sebutannya ialah dengan ain berbaris bawah. Aid, bukan Aid. Dalam kalau kita buka kamus-kamus Arab tidak ada lafaz Aid, yang ada hanyalah lafaz ain. Okey, jadi di sini telah berlaku kesalahan. Siapa yang sebut minal aidi, kesalahan pertamanya ialah apa? Baris. Aidi tak ada, yang ada hanyalah ain. Aidul Fitri. Bila kita orang Melayu sebut Aidul Fitri, tak apalah. Bila dah jadi bahasa Melayu itu tak apalah, tidak ada masalah. Kita kata selamat hari raya Aidul Fitri. Dah jadi bahasa Melayu, tidak ada masalah apa-apa bila sebut Aidul. Tapi sekarang ni kita ucap ini bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab, kena sebut dengan sebutan Arab lah. Jangan tukar dengan Melayu pula. Minal
Aidi. Okey, Aidi tak ada. Itu yang pertama. Dan kalimah Aid ini ada disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf. Ketika mana Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa untuk menurunkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 14. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-14, ayat yang ke-114. Surah Al-Ma'idah ayat 114 ada disebut doa daripada Nabi Isa alaihissalam ketika umatnya minta supaya Allah turunkan sebagai satu tanda kebenaran Nabi Isa untuk diturunkan Ma'idah. Itu apa? Hidangan, hidangan daripada langit. Ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 114. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Takunu lana rabbana anzil 'alaina, Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil, turunkanlah oleh Engkau, alaina, ke atas kami, ma'idatan, hidangan, minas sama, daripada langit, litakunu lana, takunu lana, supaya hidangan itu menjadi aidan, hari raya untuk kami. Dalam Al-Quran sebut aidan, ainnya berbaris bawah. Jadi kesalahan yang pertama ialah dari segi baris tidak ada aidi, yang ada hanyalah aid. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa Arab Aidul Fitri, bahasa Melayu tak apalah Aidul Fitri, tapi bahasa Arabnya ialah Aidul Fitri. Yang pertama. Yang kedua, dari segi makna memang tak kena. Kesalahan yang kedua ialah dari segi makna memang tak kena. Semoga Allah menjadikan kita daripada hari raya, Allah jadikan kita hari raya dan orang-orang yang berjaya. Bermakna ungkapan yang pertama ini tak betul. Yang ni salah. Salah dia dekat sini. Okay. Baik. Kemudian yang betul apa? Yang betul ialah minal a'idina wal faizina. Okey, kita terjemahkan ni daripada al-a'idina ini dia daripada perkataan yang sama juga. Sebenarnya punca dua perkataan ini adalah daripada kata yang sama, iaitu aid ni daripada perkataan ada, yang maksudnya ialah biasa. Dia ada beberapa makna, antaranya biasa, kembali, yang orang Melayu sebut adat kan, adat, dalam bahasa Arab sebut al-adah, adah, kebiasaan. Itu daripada kalimah yang samalah, adah, adat, orang Melayu sebut adat, itu kebiasaan daripada perkataan yang sama, daripada punca perkataan yang sama. Dan boleh juga memberi makna kembali, pulang, boleh juga memberi makna ziarah. Cuma dalam konteks ayat ini lebih sesuai apa? Kembalilah, kembali. Maknanya Aidul Fitri kembali kepada apa? Kepada fitrah. Setelah dia berpuasa, kita berpuasa sebulan, dosa telah disucikan, telah dibersihkan, maka kembali menjadi fitrah, Aidul Fitri. Baik. Jadi daripada perkataan aid, daripada perkataan ada, asalnya daripada perkataan ada, daripada perkataan ada inilah munculnya dua kalimah ini, iaitu daripada sini ada kaitan dengan al-aid, dan juga ada kaitan dengan al-aidi.
Okey. Secara ringkasnya al-a'idin ini apa dia bentuknya? Di dalam bahasa Arab disebut sebagai, istilahnya disebut sebagai isim fa'il. Ya, isim fa'il ini adalah orang yang melakukan sesuatu. Kalau makan, orang yang makan, atau dalam bahasa Melayu ada pemakan. Kalau bahasa Inggeris ada eater. Kalau buat, pembuat, orang yang buat ataupun pembuat. Kalau bahasa Inggeris dia maker. Bukan maker, maker. Okey. Kalau bercakap, orang yang bercakap ataupun juru cakap, speaker, dalam bahasa Inggeris. Kalau kembali, al-a'idin orang yang kembali. Al-a'idin orang yang kembali. Baik. Dan bentuk dia sama dengan yang al-a'idin ini bentuk dia sama dengan yang ini. Yang mana kedua-dua ini adalah isim fa'il menunjukkan orang yang buat. Kalau perbuatan dia kerja, kalau perbuatan dia belajar, orang yang belajar atau belajar. Kalau makan, orang yang makan ataupun makan. Kalau minum, orang yang minum ataupun peminum. Yang ni tadi berjaya, orang-orang yang berjaya. Kembali, orang-orang yang kembali. Orang-orang yang kembali. Dan al-faizin, orang-orang yang berjaya. Okey, dan bentuknya sama lebih kurang macam ini dari segi pattern dia. Dan ada pertambahan yang di hujung bermakna menunjukkan ia adalah plural, bukan singular, plural, jamak, ramai. Daripada kalangan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang berjaya. Bermaksud, ya Allah, jadikanlah kami, semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang kembali dan daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Barulah kena dari segi makna, barulah betul. Jadi sebutan dia bukan minal aidi wal faizin, tapi minal aidina wal faizin. Tetapi kenapa boleh jadi aidi? Mungkin orang Melayu nak jadikan ringan sebutan, ataupun mungkin ialah nak bagi sedap rima dalam lagu tu. Akhirnya bila dah biasa dengar dalam lagu, terbawa-bawa kesalahan itu dalam percakapan, ungkapan seharian. Terutamanya pada musim raya. Sebenarnya ucapan yang tepat, lafaz yang sebutan yang tepat ialah minal aidina wal faizin. Bukan minal aidi wal faizin, tapi minal aidina wal faizin. Tapi tak sedaplah. Minal aidi wal faizin, minal aidina wal faizin. Dia punya tempo ataupun dia punya rima dalam lagu tersebut jadi tak sedap barangkali. Maka mungkin sebab itulah dipendekkan ataupun disebut jadi macam wallahualam. Okey, cuma salah tetap salah. Yang betul ialah minal aidina wal faizin. Dan kita tidak boleh tukarkan, kita tak boleh pakai sebutan yang ini dengan alasan kita orang Melayu. Kenapa? Sebab ungkapan ini dalam bahasa Arab. Kalau semua kalimah yang diguna pakai dalam ungkapan ini adalah dalam bahasa Melayu, tidak ada masalah. Tetapi ungkapan ini dalam bahasa Arab, jadi kalau kita nak sebut, kena sebut mengikut sebutan orang Arab. Minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang kembali. Kembali ke mana? Okey, sama ada kita nak menafsirkan maksud kembali ini ialah kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Sebab nama hari raya itu adalah Idul Fitri. Perayaan fitrah, kembali kepada fitrah, ataupun kembali jumpa lagi dengan raya pada tahun yang akan datang. Lebih-lebih dalam musim COVID-19 ini. Dah 2 tahun dah, ada yang mungkin 2 tahun dah tak boleh nak balik. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi tahun hadapan. Okey, wallahualam. Semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang kembali kepada fitrah ataupun dapat kembali bertemu dengan raya, dan di kalangan orang-orang yang berjaya. Okey, jadi sebutan yang betul apa?
minal aidina wal faizin. Bukan minal aidi wal faizin. Kita sama-sama betulkan biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Wallahu alam. Dan sebelum kita menutup, sekali lagi saya nak iklankan bahawa ada beberapa kelas baharu yang akan dibuka pada minggu hadapan. 24 hari bulan bermula daripada hari Senin 24 hari bulan, hari Selasa 25 hari bulan, kemudian hari Jumaat 28 hari bulan, dan pada minggu berikutnya pada 2 Jun hari Rabu ada beberapa kelas baharu yang akan dibuka, dan kesemuanya adalah kelas peringkat lanjutan peringkat yang lebih tinggilah, bukan peringkat asas tapi peringkat lanjutan, dan perbincangan lebih mendalam sedikit. Jadi saya jemputlah kepada yang berminat untuk sama-sama dengar dahulu. Kalau belum dapat buat keputusan nak ikut ataupun tidak, boleh hadir ke sesi kelas yang pertama, dengar dahulu, selepas itu baru buat keputusan. Jika berminat boleh teruskan, jika tidak berminat pun tiada apa-apa halangan. Yang penting kita dengar dahulu. Dan saya ada masukkan dekat dalam ruangan komen, dan sekejap lagi nanti saya akan up semula mesej tersebut. Mohon kepada yang ada pada hari ini, tolong sebar-sebarkan mesej tersebut supaya lebih ramai yang dapat ambil peluang. Dan antara surah yang akan dibincangkan nanti ialah surah yang memang biasa sangat kita baca dalam solat. 3 pun surah-surah lazim, surah Al-Insan, surah Al-Mulk, surah yang memang biasa dibaca, terutamanya surah lazim lah. Jadi sayang, sangat-sangat sayang kita dah baca bertahun-tahun tapi sampai hari ini kita tak tahu makna Al-Khannas. Apa makna Al-Khannas? Apa makna Al-Falaq? Dalam surah Al-Lahab, Tabbat tu apa? Abu Lahab. Abu Lahab ni apa? Siapa dia? Ramai orang keliru di antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kemudian idza ja'a nasrullah dalam surah An-Nasr, Fatah, pembukaan kota Mekah, berlaku bila? Macam mana kisahnya? Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, mereka pergi ke mana? Mereka berniaga ke mana? Musim sejuk mereka berniaga ke mana? Musim panas mereka berniaga ke mana? Ilaf tu sendiri apa maknanya? Siapa yang biasa pergi umrah biasa dengar, akan biasa dengar istilah ilaf, nama-nama hotel, nama tempat, ilaf Kedah dan sebagainya. Biasa kalimah ini biasa kita dengar, tetapi kita tak sayang kalau kita tak tahu maknanya. Jadi di dalam kelas yang akan datang kita akan fokus kepada apa? Kepada perbincangan bahasa Arab. Kemudian kita akan masuk tafsir, asbabun nuzul kalau ada yang berkaitan dengan surah-surah yang akan dibincangkan. Mudah-mudahan dengan kita cuba memahami sedikit demi sedikit kalam Allah, mudah-mudahan dengan kita faham ini, kita punya solat insya-Allah lebih khusyuk dan kita lebih menghayati bacaan Al-Quran kita. Wallahu a'lam, insya-Allah kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.